Assalamualaikum. Aduh. Sambil tuh pasang dulu ah. Ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا بديع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رب يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع Terus ada ah. يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا أستغفر الله
Kejap ah. Aku tengah share, aku share dulu ah. Man. يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ Satu. يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Hai, assalamualaikum. Okey. Jom kita start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat untuk semua. Annyeonghaseyo. Ohayo gozaimasu. Chosan. India aku tak tahu. Okey. Selamat pagi. Hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat. Ibu cuba try cakap. Cakap kuat. Ibu akan cuba try cakap kuat. Hai. Assalamualaikum. Hari Jumaat ni kan. Dia sebenarnya selonnya sebelum Jumaat lah kan. Okey. Maksudnya sebelum solat Jumaat kan. Okey. Sepatutnya kita pukul 10. Boleh ke Piko tukar? Boleh lah kan? Ni dia rancangan Piko. So Piko nak tukar lepas ni Piko live pukul 11 insyaAllah. Pukul 11. Ya Allah tak boleh juga tak tahulah. Pukul 11. Pukul 11 insyaAllah. Pukul 11. Makin ke bawah. Korang nak pukul 6. Tapi itulah. Macam mana lah. Gini lah kan. Kalau tak ada team macam inilah.
Kan, kita seseorang je. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Untuk siapa yang first time nampak Pico, saya Pico. Leader untuk Pico Emporium di bawah Mama Sam International Syndrome Berhad bernombor MW018857. Saya juga di mana kita bakal membantu siapa usahawan yang nak jana pendapatan tapi ada isu risau nak pegang stok, risau tak ada modal and dah ada bisnes tapi tak ada orang guide dan coach secara personally kan. Untuk itu siapa yang ada isu-isu yang macam ni, Pico boleh bantu dia dengan bagi free coaching. Lepas tu kita ada satu platform yang mana platform tu kita tak payah pegang stok, tak payah pegang tak payah ada modal, kita just promote. Itu dia. Okay. Lagi satu, kita juga mengamalkan value love, respect and togetherness. Itu yang paling penting sekali. Love, respect and togetherness. Okay, macam biasa hari Jumaat kita akan mengaktifkan 99 kuasa. Kuasa bergabung 99. Ada orang komen ke? Hai, terima kasih yang menonton. Dia tak keluar siapa yang tonton tu. Hai, siapa yang tonton boleh jawab salam Pico. Pico bagi salam banyak kali dah kan. Assalamualaikum. Boleh jawab salam Pico. Jawab salam tu wajib. Jawab salam wajib. Apa ni? Pepatah Melayu kata orang memberi kita merasa kan. Bila dah rasa kena balas. Okay. Tolong jawab salam dan komen di mana anda menonton Pico. Dari mana anda menonton Pico. So boleh Pico tengok. Ada yang tonton Pico dari Pahang, ada yang tonton Pico dari Terengganu, ada yang tonton Pico seluruh dunia. Ada yang tonton dari Aceh kan. Macam tu. Seluruh dunia menonton Pico ni. Sebelum ni Pico ingat Pico bercakap sorang-sorang. Rupanya seluruh dunia menonton Pico. Okey lah. Jadi Pico kena behave dan behave. Behave. Okay, hari Jumaat. Macam biasa kita akan mata Pico akan nampak kiri kanan sebab ada dua phone dekat Pico ni. Pico live dekat FB page Pico dan FB personal Pico. FB page ni lagi lah ramai kan sebab dah share 10 tempat. Ni FB personal, kawan-kawan Pico yang sangat Pico hormati, yang sangat Pico kasihi. Dari JB Pico. Kan? Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Cik Puan Ella. Ya Allah, macam mata. Daripada JB, tu dia kan, seluruh dunia tu. Pakai lesi mata. Terima kasih sebab komen. Okay, jom. Macam biasa, hari Jumaat ni adalah hari yang sangat istimewa. Pico selalunya hari Jumaat Pico akan buat pengaktifan 99 kuasa. Iaitu sebenarnya Pico pening tau pakai spek. Sebab spek ni dia dah tak kena dengan power mata Pico. Jadi Pico akan buka tanggal lah. Sebelum tu kan, cerita pasal spek dulu. Cerita pasal spek. Tak payah. Nak cerita ke tak payah? Alah, dah terlanjur cakap kan. Terlanjur, cerita je lah. Okay, sebelum tu kan, Pico ni sebenarnya rabun, kalau dah tahu. Tapi dulu Alhamdulillah tahun lepas, hujung tahun lepas, Alhamdulillah Pico dah makan ubat sebenarnya. Ubat homeopati. Ubat tu Pico dah makan 4 bulan berturut-turut. Setiap hari konsisten 4 bulan berturut-turut. Lepas tu Alhamdulillah Pico dah boleh nampak malam, dah boleh drive apa semua. Tapi sebab tak yakin, itulah tak yakin kan. Tak yakin dengan kuasa Allah. Pico pergilah pakai balik spek. Waktu tu Pico nak hantar orang kampung husband Pico ke airport. Lepas tu Pico belilah spek. Spek ni lah yang Pico beli. Lepas tu beli spek sebab nak drive jauh. Kononnya kan. Lepas tu bila Pico pakai ni, lepas tu kan duduk kat airport kan lama. Nak tunggu check in apa semua. Lama gila. Daripada Pico drive daripada lepas asar sampailah settle apa semua pukul 12 malam. Balik rumah dah dekat pukul 1 macam tu kan. Lepas tu ke pukul 1 lebih balik rumah. Sebab waktu dekat airport pukul 12. Pukul 1 lebih macam tu lah. Lepas tu kiranya lama gila Pico pakai spek. Lepas tu sebenarnya mata kita ni tak boleh
mungkin ada orang tak setuju dengan Piko, tapi ni apa yang Piko baca, apa yang Piko faham kan. Sebenarnya mata kita ni dia boleh cure sendiri, tapi kita tak boleh bergantung dengan alat terlalu lama. Dia tak boleh lebih 2 jam sebenarnya. Waktu Piko pakai tu memang dah lama gila, lebih daripada 12 jam. Lepas tu sebab tu lah urat Piko kan, memang Piko rasa lah urat-urat mata tu dari sini turun ke leher sampai ke kaki, rasa dia punya urat tu tegang kan. Lepas tu hilanglah pemulihan Piko yang dah boleh drive, boleh nampak malam tu, hilang macam tu. Sebab dah Piko dah pakai spek terlalu lama kan. Lepas tu bila nak makan balik ubat tu, macam tu lah. Of course lah dia dah jadi 4 bulan kot Piko ni kan. Lepas tu Piko try lah makan lagi 3 bulan lagi kan. Lepas tu macam tak apalah pakai spek sekejap kan. Itulah sebenarnya mata kita boleh cure selagi kita ni bernyawa, selagi tu kita ada sel yang boleh recover badan kita ni sebenarnya. Itulah kelebihan manusia. Gitu nak cerita sikit kan. Tapi itulah ada proses. Tapi itulah nantilah Piko start balik. Jadi kadang-kadang kan ada orang macam pelik, Piko ni pandang kamera macam dekat sangat kan. Sebenarnya Piko ni rabun. Tapi itulah tak nak ngaku kan. So hari ni Piko bagi tahulah. Hari tu dah elok balik. Lepas tu itulah. Okay, sebenarnya kita nak buat apa? Pengaktifan 99 kuasa yang dah tertanam dalam badan semua manusia. Siapa manusia semua dia dah ada 99. Kalau macam ada orang kata waktu kecil-kecil dulu kan, tengok tangan kita ada tulis 81 dengan 18. Bila tambah jadi 99. Ada 99 kuasa yang dah ada dalam badan kita. Tapi kalau nak activatekan kuasa-kuasa tu, kita kena rajin baca ni. Dia ada key, ada password dia. Password dia apa? Password dia adalah Asmaul Husna. Gitu. Piko akan cakap guna bahasa moden sebab itu apa yang Piko faham secara modernnya lah. Kan? Ada orang ni. Hai Tuan. Tuan. Assalamualaikum. Okay. Tuan Kerong. Piko dah tak ingat apa nama Tuan ya. Sebab selalu tengok nama Facebook dia. Tuan Tuan di Economist. Nantilah Piko ingat balik nama Tuan. Okay. Kita kena baca. Kita kalau nak aktifkan tu sepatutnya setiap hari, setiap pagi tau. Bangun tidur je terus baca password ni. Terus baca password ni kan. Nanti dia akan aktifkan. Sebenarnya bangun tidur je terus aktifkan. Memang Piko alhamdulillah Piko amalkan sekarang ni alhamdulillah setiap hari. Alhamdulillah dah istiqamah. Alhamdulillah dengan izin Allah Piko dah istiqamah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sebenarnya Piko takut tau nak share ni. Sebenarnya kan setiap kali Piko share, dia akan ada something yang membuatkan Piko dugaan tu akan kuat. Membuatkan macam istiqamah tu macam ke laut lah kan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dah izinkan Piko untuk istiqamah. Tuhan dah izinkan Piko untuk istiqamah setiap pagi. Alhamdulillah Piko akan buka password ni dulu, Asmaul Husna ni dulu. Alhamdulillah. Okay, so sebenarnya seeloknya setiap pagi. Tapi hari Jumaat dia kenapa istimewa hari Jumaat ni? Hari Jumaat sebab hari Jumaat ni dia pahala kita akan digandakan melebihi hari-hari lain. Sebab hari Jumaat adalah ketua segala hari. Macam hari bulan puasa adalah ketua segala bulan. Macam apa tu, kalau tempat pula dekat Haramain kan, Mekah dengan Madinah Al-Munawwarah. Kalau kat situ pahala akan diganda-gandakan. Dia kan ada hari-hari tertentu, tempat-tempat tertentu yang dia macam orang kata berkat lah macam tu. Okay, so hari Jumaat dia sangat berkat sebab dia ketua hari dan amalan kita akan diganda-gandakan pada sehari Jumaat. Sebab tu dulu orang selalu momokkan jangan menipu hari Jumaat. Kenapa orang kata macam tu? Ramai yang tak tahu. Sebenarnya sebab hari Jumaat bukan benda baik je, benda buruk pun yang kita buat akan digandakan. Macam dekat Mekah, amalan kita akan digandakan 100,000, tapi
perkara buruk pun akan diganda 100,000. Bukan yang baik je tapi yang buruk pun. Sebab itulah orang selalu ingatkan dulu. Hari Jumaat, gitu kan. Tapi orang sekarang tak faham. Dulu Piko kan. Tak faham kan. Kenapa hari Jumaat kan. Malam Jumaat kan. Rupanya sebab hari Jumaat tu dia akan digandakan lagi. So macam kena hati-hatilah. Gitu. Baik buat yang baik-baik je. Biar digandakan yang baik-baik je. Jangan buat yang tak baik. Gitu. Okey, sebelum kita bacakan password pengaktifan, mari kita tahu dulu apa dia kelebihan membacakan Asmaul Husna ni, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Okey, maksud dari sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi kepada orang Islam, riwayat Bukhari, mereka yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna insya-Allah akan masuk syurga. Antara hadis lain juga dikata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Sesiapa yang menghafal seluruhnya, masuklah ia ke dalam syurga. Dan antara lain juga fadilat yang besar juga yang lain adalah siapa yang mengamal dan membaca Asmaul Husna, selain daripada masuk syurga, mereka juga akan insya-Allah dimakbulkan hajat, dilimpahkan rezeki. Tak payahlah pegang-pegang Miska. Terselamat dari bala bencana, disembuhkan penyakit, ditingkatkan kedudukan dan darjat, diterangkan hati semasa menuntut ilmu, sejahtera dan bahagia hidup insya-Allah Ta'ala. Itulah dia fadilat-fadilat. Ada banyak lagi fadilat dia yang lain. Tak kisahlah. Tak kisahlah, janji boleh pakai. Okey, mari kita start. Tapi yang ni ada yang Piko pasangkan ni, dia adalah daripada Dr. Ari Ginanjar Agustian, seorang founder, CEO, seorang CEO Indonesia untuk company ESQ. Piko suka dia punya alunan sebab dia lebih menusuk hati. Tapi dia punya tu Ahad, Allahu Ahad tu dia ke bawah sikit, dekat dengan Al-Malikul Mulki. Okay, so dia ni lah, tapi dia still 99. Okay, kita start. Passwordnya adalah Bismillah. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar dulu. Dengar ke? Astaghfirullahalazim. Jom baca sama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'in, ya Mudhir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur, ya Kabir, ya Hafiz. Kita membaca Hakim, ya Mukhlim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wali, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Mufti,
qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya bar ya tawwab ya muntakim ya afu ya rauf ya malik ya ahad ya malikul mulki ya dzal jalali wal ikram ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasyid ya sabur ya Allah 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 ya Allah. Itulah dia pengaktifan password untuk aktifkan kuasa setiap manusia yang hidup di muka bumi ni. Hai Hamirul, apa khabar? Assalamualaikum. Dah macam orang tua dah Piko ni ha. Gitu. Piko kan. Sekejap lagi Piko nak pergi SSM. Piko dah daftar company. Sekejap. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba. Hari Jumaat macam ni. Stop. Piko ni macam gini lah. Minta maaf lah. Apa ni? Tiba kan. Piko. Itulah. Piko kan hari Jumaat. InsyaAllah Piko akan buat live pengaktifan 99 kuasa. InsyaAllah. Doakan Piko untuk istiqamah. Tolong doakan Piko. Lepas tu. Sekejap lagi Piko nak pergi SSM. Lepas tu. Jadi tu nak post towel memasak. Sebenarnya beli untuk diri sendiri tapi dah habis stok. Nantilah. Lepas tu dah habis stok jadi tak apalah kita beli lain kali lah. Cantik besar. Oh, Piko nak live biar ada bukti Piko pernah pegang dia. Piko ada bukti Piko pernah pegang dia. Untuk siapa yang tak tahu lagi, Piko ni bisnes memasak. Mamasak tu apa? MAMASAB. Mamasak. Dia singkatan daripada Mama Sabrina kita, founder. Nama founder. Ya, Piko nak live sambil pegang ni. Bukti Piko pernah pegang dia. Sekejap lagi nak post. Towel ni daripada towel bambu. Mama ni macam sesuai warna miskan dengan mama shop. Wah, dia towel bambu. Ya Allah, Piko memang suka bambu-bambu ni kan. Benda yang sihat-sihat. Sihat sebab kalau bambu ni dia anti fungi. Lepas tu itulah tuala tu diyakini itulah macam tuala kan serap air. Lepas tu macam bila dia dari bambu macam rasa macam secure sikit lah, rasa selamat sikit kan. Lepas tu harga dia kan, Piko pernah tengok dekat kedai bambu tu yang produk-produk yang pada berbambu sehelai je RM60 tau. Piko pernah tengok dekat waktu tu kan Piko pernah kerja kat Times Square. Lepas tu Piko pernah lah, Piko suka benda-benda yang macam ni, yang menyehat-nyehatkan badan ni. So Piko pernah lah tengok, pernah je masuk dalam wish list. Lepas tu tiba-tiba masak keluarkan, ya Allah, ini RM78. Lepas tu box dia cantik sangat. Lepas tu ada dua. Janganlah ni orang punya sayangku.
Lepas tu apa ni? Tapi itulah sebenarnya nak beli untuk diri sendiri. Tapi sebab disebab memang siapa yang tahu kualiti bambu macam mana kan, memang habis dah, out of stock dah cepat sangat. Seharian je kan. Outlet Ipoh siap borong satu van macam tu kan. Ya Allah hai. Memang banyak lah. Memang tu lah. Lepas tu tak apalah. Nanti bulan 12 akan ada lagi. Tapi harga dia naik lah. Sebab ni harga pengenalan RM78 2 helai. Gitu. Tapi nanti bulan 12 ada lagi insyaAllah. InsyaAllah. Doakan ya. Tapi itulah harga dia akan naik lah. Sebab ni harga pengenalan. Memang ni sangat kan. Kalau Pico yang tengok selai tu pun 60. Ini 78 kan. Harga pengenalan. Memang betul-betul harga pengenalan. Bukti sebelum kena post. Nanti nak selfie. Nanti nak screenshot. Tak maaf lah. Pico macam ni lah. Nak screenshot nanti. Kan. Bukti Pico pernah pegang. Orang kan nak bukti kan. Kadang kan tak tengok kita pegang, dia ingat kita ni scammers lah kan. Apalah kan. Scammer dah banyak sekarang kan. Apa ni? Semalam Pico macam dapatlah satu. Pico tak tahu kenapa. Janganlah sayang. Ini orang punya. Dah jadi orang punya. Bukan mama punya lagi. Apa ni? Semalam Pico kan selalu ada lah buat recruitment. Lepas tu yang datang kat Pico tu semua macam was-was. Tak adalah semua, adalah yang okey. Tapi macam pengajaran untuk Pico lah kot semalam kan. Supaya bersangka baik. Sentiasa bersangka baik. Macam Nabi ajar kan. Sentiasa bersangka baik. Online ke offline ke, sentiasa bersangka baik. Kadang-kadang kan kita boleh buat offline, kita boleh buat. Kita boleh beramah mesra dengan orang. Boleh tegur orang apa semua. Tiba-tiba bila online ni dia rasa macam skeptical tu lebih pula kan. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya sama je. Online ke offline sama je sebenarnya. Jangan skeptical. Kena sentiasa bersangka baik kan. Lepas tu lah bila macam tu kan, rupanya nak tanamkan terima kasih, tekan like, tekan lagi banyak, love pula. Terima kasih, tekan like. Rupanya nak tanam benda baik ni tak mudah ya. Rupanya kan. Nak buat benda baik memang tak mudah rupanya. Nak buat jahat tu senang je kan. Nak buat baik ni perlukan kekuatan yang sangat mendalam. Kena doa, ya Allah ikhlaskan hati aku, ya Allah ikhlaskan hati aku. Patutlah kita kena sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW, Nabi orang Islam tu, contoh terbaik orang Islam. Dah top 100 influencer, the world influencer, tajuk dia. Orang nombor 1 yang jadi top dalam dunia adalah Nabi Muhammad juga kan. Bukan untuk orang Islam tapi untuk seluruh dunia. Mengakui Nabi tu memang akhlak dia sangat terpuji apa semua. Rupanya dulu waktu Pico kecil-kecil ingat, hari Jumaat kan tak apalah cerita pasal ni kan. Dulu waktu Pico kecil-kecil ingat memang Nabi tu dilahirkan macam tu lah kan, dah baik apa semua kan. Tapi bila kita nak cuba jadi baik kan, rasa macam tak apalah, Nabi tu memang dah jadi baik. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya Nabi pun dia kuatkan hati dia. Sebab itulah kita kena banyak berselawat dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak berselawat dan berterima kasih sebab bukan senang nak jadi baik sebenarnya, tapi dia kuatkan hati dia supaya dapat jadi contoh untuk semua orang. Gitu. Sebab bila nak jadi ketua ni kita kena jadi baik supaya sebab kita nak jadi contoh. Ketua ni selalunya ada orang yang dicontohi. Macam Pico kan, kalau macam kita yang dah jadi mak-mak ni bukan, kena ubah sentiasa kan, ubah sebab nak jadi contoh untuk anak-anak. Kalau tak nanti anak-anak ikut perangai buruk kita kan. Itulah bila dah ada anak ni kan, itulah nak improve diri supaya anak tak ikut perangai buruk kita kan. Lepas tu pandang sana bersin. Lepas tu rupanya tak senang nak jadi orang yang dicontohi tu tak senang rupanya kan. Nak jadi orang yang dicontohi. Peganglah. Nak jadi orang yang dicontohi ni sebenarnya tak senang. Sebab itulah kena banyak berselawat dan berterima kasih dekat contoh terbaik manusia iaitu Nabi Muhammad SAW.
Okay, Piko dah sampaikan. Piko dah sampaikan dah. Okay. Oh kan, ilmu perlu disampaikan juga kan. Dulu lagi satu momen Piko. Dulu Piko ingat Dulu Piko ingat dunia ni adalah tempat ujian. Kan? Piko selalu cakap dunia ni tempat ujian. Sebab tu lah banyak ujian datang. Lepas tu rupanya kan tak, rupanya dunia ni bukan tempat ujian. Dunia ni adalah tempat untuk kita saling ingat mengingati. Untuk kita lupa nak gantung telekong sekarang. tak, Mama tak lupa sebab nanti nak solat Zuhur. Rupanya dunia ni adalah tempat untuk kita saling ingat mengingati. Ingat mengingati benda yang baik. Itulah tugas kita sebenarnya lahir kat dunia ni. Untuk ingat mengingati. Untuk saling tolong menolong. Untuk itulah ingat mengingati. Saling tolong menolong, bersangka baik. Itulah tugas kita sebenarnya. Lahir kat dunia ni. Piko macam dapat aha moment semalam lah. Sebab selama ni Piko ingat, dunia ni tempat ujian, dunia ni tempat ujian. Sebenarnya tak. Sebenarnya dunia ni bukan tempat ujian. Dunia ni tempat untuk kita sentiasa tolong menolong. Untuk kita sentiasa ingat mengingati. Sebab manusia memang sifat dia memang mudah lupa. Kan dulu bekas Perdana Menteri yang ke berapa entah 2 kali dia Perdana Menteri kan, dia ada cakap Melayu mudah lupa. Sebenarnya bukan Melayu je. Sebenarnya manusia. Semua manusia mudah lupa. Sebenarnya semua manusia mudah lupa. Sebab itulah kita kena saling ingat mengingati. Macam itulah. Siapa yang ingat mengingati, dia akan dapat kredit lebih. Siapa yang tak ingat-ingat, dia adalah manusia yang kerugian kan. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Melainkan mereka yang saling ingat mengingatkan dan bersabar. Itulah, kena sabar. Nak ingat ke orang, kena sabar. Kena ingat diri sendiri kan. Sebenarnya ingatkan diri sendiri juga. Ingatkan orang tu sebenarnya ingatkan diri sendiri juga. Macam setiap kali Piko membebel kat anak Piko kan. Ni macam untuk peringatan untuk aku je. Dia macam setiap kali membebel kat anak, ini macam untuk aku je. Macam tu. Ada orang komen ke? Tuan apa ke nama? Baru ingat Tuan Syazwan. Baru ingat nama. Dah ingat dah nama Tuan Syazwan. Gitu. Okay. Sementara alang-alang Piko dah live ni. Bukan senang Piko nak live. Bukan senang. Sekarang lah kan ni. Ada je ujian dia. Piko akan rasa sakit urat tau kalau Piko pakai spek. Sebab tu Piko tak boleh pakai lama. Dia akan rasa urat Piko ni sangat sakit. Sini. Urat mata. Untuk siapa yang tak tahu lagi, yang tak tahu tak apa kan. Urat mata kita ni sebenarnya adalah dekat kawasan bawah kening ni. Piko bukanlah doktor kan, tapi sebab Piko merasai kesakitan tu ke sini, lepas tu dia akan tarik dekat atas telinga ni, kat telinga bersambung belakang telinga sampai kat urat leher ni. Lepas tu nanti ada kaki. Lepas tu kalau tangan kat kawasan sini dengan sini. Tengah ni. Sebab dulu kan waktu Piko yang proses pemulihan 4 bulan tu kan. 4 bulan yang pertama yang menjadi tu, Piko selalu urut. Piko selalu buat exercise mata. Gerak-gerakkan mata. Mata ni kena selalu bergerak. Sebab tu tak elok tengok handphone lama-lama sangat sebenarnya. Sebab mata, kalau kita tengok handphone, mata kita tak exercise. Sebab tu siapa yang selalu tengok handphone atau tengok komputer, dia akan cepat rabun. Piko cepat rabun sebab waktu kecil ayah Piko dia ada komputer. Lepas tu waktu kecil selalu tengok komputer. Itulah Piko waktu kecil lagi Piko dah pakai spek. Kan. Umur Piko 4 tahun, umur Piko 10 tahun. 10 tahun, bulan 6, pertengahan umur 10 tahun. Piko ingat lagi. Sebab waktu tu Piko akan tengok TV macam dekat-dekat macam ni lah. Sebab Piko tak nampak subtitle dia kan. Lepas tu, mak Piko pelik lah kenapa dia ni kan. Piko dengan abang Piko, sebab kita orang anak yang terawal kan, yang orang mula-mula yang dapat pegang komputer. Sebab waktu tu mak ayah Piko dia kerja penulis buku. Tukang type ke apa, Piko tak ingat lah. Tapi macam tu lah lebih kurang tulis buku. Lepas tu lah ada komputer. Lepas tu ayah Piko pun pernah kerja repair komputer apa semua-semua. Kira macam yang teknologi ni ayah Piko advance lah dulu. Lepas tu
ada nama Mak Piko tau dekat buku. Piko tak ingat buku hasil siapa, tapi ada nama Mak Piko, Noriza Omar. Piko paling ingat ada satu buku tu, buku kisah 25 Nabi. Mak Piko kata ada dekat Johor je buku tu, dipublish dekat Johor. Tapi Piko sangat ingat sebab ada nama Mak Piko dekat buku kan. Sebab Mak Piko jadi editor tukang type. Dulu kan tak ramai orang yang type buku kan. So pasal tu lah. Bila mak ayah Piko dah berhenti buat kerja tu, kita orang lah main. Kita orang tengok game, main game, tengok cerita. Sangat advance waktu kecil dulu. Lepas tu lah kita orang berdua pakai spek. Orang yang terawal pakai spek. Kira macam yelah, dulu kan macam tak ramai lagi orang pakai spek. Sebab dulu kan mana ada orang main handphone sangat kan. Sekarang ni budak-budak pun dah pakai spek kan. Sebenarnya sebab tu lah, sebab cahaya komputer, cahaya phone terlalu kuat. Mata kita ni bila banyak sangat cahaya, mata kita, Piko bukanlah doktor, tapi ni apa pengalaman Piko lah, Piko cerita apa yang Piko tahu je lah. Betul ke salah hantam sajalah. Orang janganlah percaya. Kalau kita kan sebenarnya kita jangan percaya bulat-bulat apa orang kata. Kita ni kena ada sifat untuk mengkaji. Kalau dia kena dengan ada orang telefon, nantilah. Pakcik Piko telefon, nantilah. Ada orang telefon. Mama, Baru minum. ya ada internet. Dah ada dah. Dia beli sama ni. Dekat kedai lah. Internet tu dia macam top up tu beli. Apa tadi? Kalau kita Aku memang suka macam tu. Kalau dia ada internet untuk tengok muka. nantilah. Nanti kita telefon lagi. Ni jangan dekat sangat dengan mama tu, susu. Minum duduk ni sekarang Tira. Apa tadi? Kita ni kan. Kita kan kena ada sifat jangan mudah percaya kat orang sebenarnya lah. Melainkan kalau dia cakap tu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang tu yang wajib dengar bulat-bulat kan. Itulah. Sebab manusia ni, semua manusia ada kelemahan dia kan. Sebab tu kalau macam hadis pun kan dia kena ada sanad-sanad dia. Kalau sahih barulah kita boleh percaya bulat-bulat. Macam tu lah kan. Jadi kalau macam apa yang Piko cakap ni pun, kalau korang rasa tak betul, tak payahlah percaya. Kan. Tapi Piko cerita apa yang Piko tahu je. Macam tu lah. Piko cerita apa yang Piko tahu. Tak semestinya Piko tahu tu betul. Kan. Tapi ni apa yang Piko tahulah. Sebab mata kita ni tak boleh telah cahaya yang terlampau banyak. Kan. Sebab itulah kenapa ada malam, ada siang kan. Sebab manusia ni memang tak boleh siang je. Kecuali kat ada tempat yang memang dia siang je kan. Berapa jam je dia malam kan. Kat mana ada Ustaz Balisha, dia ada pernah cerita. Memang berapa jam je dia tidur. Selama-lamanya dia adalah siang. Ada kawasan yang siang je. Tapi ada juga malam dia, tapi malam dia singkat. Macam adalah, Piko tak ingat negara apa. Ada Ustaz Balisha ada cerita. Ustaz Balisha kan dia suka cerita, dia suka kaji apa semua kan. Tak Hai Cik Puan Ina. Gitu. Lepas tu itulah. Piko suka juga dengar Ustaz Balisha. Sekarang sejak berniaga ni dah tak dengar dah. Itulah nak dapat apa tu, momentum nak bercerita tu dah tak ni dah kan. Sebab dulu Piko selalu dengar Ustaz Balisha. So Piko akan tiru gaya Ustaz Balisha cerita lah. Sangat best. Ni sangat santai, sangat sempoi kan. Ayah tengok dekat Facebook Ustaz Balisha. Ayah ada tengok? Ya. Hari tu waktu malam. Ya. Macam itu. Kan? Ustaz pun ada. Ustaz tengok dengan ayah tadi waktu malam. Ya. Lepas tu macam ada ramai orang macam pelik lah dengan Piko kan. Piko ni kenapa boleh live ya? Macam kenapa Piko ni boleh live? Sebab Piko suka tengok orang berceramah. Piko suka dengar ceramah sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau Ustaz Balisha, Ustaz Abdul Khairi, Ustaz Samad, Ustaz Ustaz apa yang lucu-lucu tu? Piko selalu tak ingat nama dia.
Aduh, Ustaz tu lucu sangat. Ustaz. Tak ingat. Kena tanya sebelum Piko. Lepas tu Piko suka tengok reality show. Kan reality show ni kan orang yang macam buat spontan. Reality show. Sebab tu lah Piko ni tiru je lah. Tiru gaya dia orang kan. Nak pula Jesuk kan. Jesuk dia lagi gila orangnya kan. Ada setengah orang kata kita ni kena pandai semua benda baru boleh bercakap kan. Macam contohnya kalau nak cakap pasal bisnes, kena pandai bisnes. Sebenarnya tak lah. Tapi lebih baik sebenarnya tak. Bukanlah maksudnya tak boleh. Macam pemberita tu, dia cerita je kan. Tapi sebenarnya dia pun bukannya tahu sangat. Dia cuma bacakan je kan. Dia sebenarnya dia macam mana nak cakap. Dia macam entiti yang berasingan sebenarnya. Entiti yang berasingan. Tak tahulah kan. Tapi aku rasa macam tu lah. Ni apa yang aku faham lah. Lepas tu sebab macam Jesuk tu kan. Dia ramai orang komen dia. Macam siapa yang layan Running Man kan. Ramai orang komen dia. Dia ni kan tahu MCing je kan. Tahu MC je. Buat kerja lain tak tahu kan. Masak tak tahu. Tenaga pun tak ada. Just tahu MCing je kan. Dia sebenarnya setiap orang kan ada kelebihan masing-masing. Jadi macam ada juga orang yang condemn Piko. Alah, dia tu cakap je lebih kan. Tak kisahlah. Jadi Piko rasa mungkin inilah kot bakat Piko kan. MCing. Sebab Piko selalu tengok dia orang bercakap kan. MCing. Tak kisahlah MCing lah kan. Janji adalah juga kelebihan daripada tak ada kelebihan langsung kan. Gitu. Alhamdulillah. Berbeza tau bila kita ada ilmu dengan kita tak ada ilmu. Maksudnya kan macam sebelum ni macam bila orang condemn Piko kan. Bila Piko macam kita akan rasa down sebab kita tak tahu. Kita tak tahu betul ke apa yang dia cakap tu kan. Terima kasih tekan like. Love pula. Lepas tu kita akan rasa down lah. Tapi bila kita dah tahu, bila kita macam dah tahu, kau siap. Kau siap. Aku tak akan down lagi sebab aku dah tahu. Kan? Sebab dulu kita down sebab kita tak tahu kan. Tapi Alhamdulillah. Itulah kita kena bergantung pada Tuhan sebenarnya. Sebab kuasa Tuhan melebihi segalanya. Gitu. Piko macam ni lah. Piko memang dari dulu Piko memang tak ramai kawan kan. Piko tak kisah pun orang nak kawan dengan Piko ke tak nak kawan ke. Tak kisah pun. Tak kisah pun. Sebab tu lah Piko boleh live ni. Sebab ada setengah orang yang suka berkawan. Dia tak boleh live tau. Sebab dia tengok tak ada orang tengok. Kalau macam Piko memang dari dulu memang ada orang ke tak ada orang lantak lah kan. Jadi sebab tu Piko okey je untuk live kan. Ada orang ke tak ada orang ke lantak. Sebab tu Ustaz Badlishah pun dia cerita dia boleh berani untuk bercakap dekat TV. Sebab TV ni pun bukan senang tau. TV ni bukannya ada orang tengok. Kita duduk bercakap lah seorang. Studio kosong kan. Buat lawak seorang-seorang apa semua kan. Yang cameraman pasang rakam. Bila dah start dah dia pergi mengopi. Ustaz Badlishah cerita lah. So Piko terinspirasi dengan Ustaz Badlishah lah. Sebab dia pun kata macam tu juga. Sebab kita ni kalau nak bercakap kan, tak payah tunggu ada orang. Tak payah tunggu ada orang. Sebab ada orang nak telefon Piko. Dia dari semalam lagi dah telefon sebenarnya. Itulah Piko tak angkat. Sebab semalam dah telefon. Kejap. Tapi Piko boleh je. Tapi iklan. Abang tadi hilang dah. Macam inilah Piko. Abang tadi dah hilang dah. Tahulah. Tapi itulah. Apa yang penting kita kena apa? Yang penting kita kena ada ilmu sikit. Ilmu. Semalam kan Piko adalah juga nangis. Piko kata macam Piko cakap lah dengan bos Piko. Bos. Alhamdulillah sekarang aku dah ada duit untuk belajar. Boleh ke Piko cerita ni? Ni private antara Piko dengan bos Piko.
Tak payahlah cerita. Tak payahlah. Tapi tak baik juga buat orang tanya. Tak payahlah. Tak payahlah. Tak payahlah. Dia macam tu. Yang penting kita kena ada ilmu sikit. Kita ada ilmu sikit kan. So kita dah tak akan diganggu oleh badai yang melanda. Untuk siapa yang mencari lipstick yang boleh jadi pelembab, macam apa tau? Lipstick yang jadi pelembab. Lipstick yang jadi pelembab. Masih open order. Limited. Lipstick ni sangat best sebab dia boleh jadi pelembab. Pukul apa dah? Pukul 12 dah. Kena masak. Macam lagi. Kena masak. Lepas tu sekejap lagi nak kena lepas solat pergi SSM. Aku dah daftar dah. Lepas tu dah dapat email. Lepas tu satu query. Dia tulis query. Satu approve. Mungkin sebab Piko daftar 2 sekali dia serentak kot, tak boleh. Lepas tu Piko tak tahu kat mana nak print. Dia kata boleh print kat rumah. Piko tengok tak ada butang print pun. Kau ada yang tahu kan? Piko cakap lah kat sini. Ada orang tengok yang baru. Tak ada. Lepas tu tu lah. Nak kena pergi lagi. Tak lagi pergi. Lepas solat Zuhur. Biar tenang-tenang sikit. Hari ni dah lah Jumaat kan. Tak tahu dia buka. Dia ada rehat ke tak kan. So, kita makan dulu. Sekejap lagi. Baru pergi kan lepas solat. Live dari Piko. Selamat datang kepada siapa yang baru menonton. Saya adalah Piko. P-I-K-O. Piko. P-I-K-O. Piko. Piko. Air dia tertinggal ni. Tercabut air dia. Air dia dari Dory. Dia gam dia tak dapat nak menampung balang Dory tu. Walaupun dah dikosongkan. Apa lagi nak cerita? Ni tadi. Ni tadi. Siapa yang berminat dengan lipstick yang boleh jadi pelembab? Dia ada olive oil, shea butter dan coconut oil dan vitamin E. Piko dah boleh. Piko cakap kuat Piko try cakap kuat. Apa ni? Lagi. Apa ni? Mungkin ada yang tak tahu lagi. Mungkin kan. Ada yang tak tahu lagi. Dalam otak kita ni ada satu ada dinamakan ada RAS, Reticular Activating System, dengan amygdala. Amygdala ni adalah suara-suara yang menafikan apa yang kita cakap. Ada orang panggil small little voice. Ada yang panggil suara biawak. Sebab semua manusia memang ada satu suara yang menidakkan apa yang kita kata. Contohnya macam kita kata kita nak capai income 1 juta. Contoh kan. Lepas tu kita nak capai income 1 juta. So dia kata iyalah tu boleh dapat. Alah 1,000 pun tak dapat lagi. Macam tu kan. Akan ada suara yang macam tu. Tapi macam mana cara kita nak mematikan suara tu adalah kita kena break record. Break the pattern. Macam contohnya kita tak pernah buat live. So kita kena break the pattern. Kita kena buat live macam tu. Bila kita buat kan, kita akan rasa lega. Bila kita rasa lega, suara tu tak akan muncul lagi. Macam tu. Lepas tu kan, selagi kita tak pecahkan suara tu, benda tu akan menghantui kita. Betul. Macam Miska, kenapa bising tu? Lepas tu macam contoh Piko kan. Banyak jugalah macam Piko break the pattern. Break the ni kan.
macam contohnya ada orang kata macam dululah Piko ambil yang Piko pernah buat kan. Macam dulu orang kata kalau nak kereta ni kena ada kerja, kena ada kerja tetap, kena buat loan. Tapi Piko break the pattern. Piko pecahkan. Piko kata tak apa, aku ada Tuhan. Dunia ni ada pemilik dia. Piko buat. Ni memang real story Nak percaya tak percaya sudah. Nama aku Joya. Nama Piko Fika. Waktu Piko nak kereta tu kan, Piko memang nak sangat kereta kan. Tapi Piko tak ada kerja. Piko tak ada payslip, tak ada. Kalau ada pun 3 bulan dah berhenti. 3 bulan berhenti macam tu kan. Lepas tu lah. Tapi kita kena usaha lah. Apa yang Piko buat break the pattern. Macam orang kata kalau macam nak kerja kena bawa anak kan. Tapi Piko ni sebab dulu ada fobia dengan nak tinggalkan anak. Ada kisah silam Piko. Dulu Piko pernah cerita lah. Piko pernah cerita dalam live. So Piko break the pattern. Piko pecah kan. Piko kata boleh. Aku boleh. Walaupun tak ada orang yang kerja bawa anak, Piko boleh kerja bawa anak. Memang Piko alhamdulillah dapat satu kerja tu. Bos tu kasih bawa kerja, bawa anak. Siap bawa stroller lagi semua. Memang bos tu sangat baik. Ya Allah. Baik ni. Sangat baik. Orang office semua macam lebih-lebih lagi yang perempuan lah. Yang laki okey je. Yang perempuan tak tahulah kan. Mungkin sebab diorang tak buat mungkin sebab macam ni. Aku pun tak bawa anak, kau ni bajet lah nak bawa anak kan. Macam tu kan. Mungkin lah sebab diorang rasa macam tu. Mungkin diorang rasa macam siapa yang tak boleh tinggalkan anak ni loser. Mungkin lah sebab tak reti nak manage ke apa kan. Mungkin ni apa yang aku fikir lah kan. Mungkin lah. Lepas tu lepas tu lah ramai macam-macam dia macam sound lah, awak ni ada anak tak profesional, kita ni company profesional, apa ni macam mana orang nak percaya kalau awak bawa anak semua kan. Lepas tu Piko buktikan. Tapi kita kena ingat tau, apa kita big why. Sebenarnya Piko kerja tu pun sebab Piko nak kereta sebenarnya. Lepas tu pergi dengan LRT bawa anak, baju sememeh. So waktu tu Piko sewa bilik je baru. So tempat tu kecil. Bila tempat tu kecil, tak ada tempat untuk Piko display baju untuk ni kan. Memang sangat sempit. Macam kawan Piko, macam yang datang rumah Piko tu dulu, dia orang macam Piko tidur macam ni je. Macam nak solat pun macam kena bergilir lah. Tak boleh solat 2 orang sekali. Macam tu. Boleh bayang tak? Lepas tu wang muat katil single. Muat katil single, lepas tu boleh solat lah. Kalau katil queen tak boleh solat. Macam tu. Lepas tu jadi sebab Piko baju ada, sebab baju dekat you kan banyak. Tapi lepas tu Piko pun pernah kerja juga. Tapi sebab baju tu semua dah tersepuk dalam, sebab bila nak keluarkan tak ada ruang nak kena buka balik, nak ni semua kan. Lepas tu waktu tu pun macam on the spot kan dapat kerja macam tu. Sebab tu doa kan. Lepas tu lah. Tapi bos tu sangat baik. Dia bagi Piko bawa anak. Sebenarnya dia kata company dia tak boleh bawa anak. Tapi sebab ada orang tu dia kata boleh. Lepas tu tapi sebab dia pun kasihan. Sebab Piko dah tertipu oleh tu kan. Tapi malah nak cerita benda ni. Lepas tu tapi long story short, bos tu kata tak apalah sebab saya tengok kesungguhan awak. Lepas tu dia yakin Piko boleh. Lepas tu itulah dia bagi Piko kerja kan. Tapi dalam kerja-kerja tu itulah ada yang macam condemn Piko, kata awak ni sebenarnya ini company profesional, tak boleh bawa anak semua kan. Piko diam je lah. Dalam hati Piko, bos yang kasih bawa, aku tak nak pun. Bos yang suruh kerja full time. Piko waktu tu nak cuba-cuba je. Bos suruh full time. Lepas tu lepas tu bos bagi bawa anak kan. Tapi bos tu sangat baik. Kalau insyaAllah ada beri peluang, Piko nak jumpa balik bos tu dengan penuh kebanggaan lah. Piko nak buktikan yang dekat bos tu, alhamdulillah Piko dah berjaya kan.
Nantilah tunggu sikit lagi. Sikit lagi. Piko dah nampak dah sikit lagi. Waktu tu waktu tu Piko tak ada kereta lagi. Piko pergi keluar pukul 5 kan. Bangun pagi, bawa mandi kan anak Piko. Pagi pukul 5 tu Piko mandi kan anak Piko. Lepas tu Piko pergilah naik LRT sebab husband Piko tak boleh nak hantar kan. Kalau diboleh pun kadang-kadang dia hantar, kadang-kadang. Tapi banyaknya Piko pergi dihantar sampai LRT je lah. Lepas tu dari LRT kena jalan kaki dalam setengah jam ke 15 minit kalau laju. Piko ni alhamdulillah atlet. So walaupun ada anak Piko boleh laju. Daripada setengah jam Piko boleh speed jadi 15 minit. Tapi penat lah. Penat lah, memang gila penat gila. So, gila pun tak macam tu. Penat. So, tapi itulah kita kena break the pattern. Piko break the pattern. Tak kira aku boleh kerja bawa anak kan. Piko buktikan dululah. Tapi seminggu setengah je. Tak larat. Sebab sampai malam ada kelas. Sebenarnya siapa yang belum permanent ada kelas je Isnin sampai Rabu, 3 hari je malam kan. Tapi sebab bos tu sangat percayakan Piko, lepas tu bos suruh Piko full time kan. Lepas tu Sabtu Ahad lagi aku suruh kan. Minta maaf lah, tak tahu bos tu tengok ke tak kan. Lepas tu betul lah Piko tak larat. Waktu tu Piko gila-gila tak larat. Lepas tu Piko tak larat. Lepas tu rahim Piko dengan rahim Piko, sebab Piko ada rahim Piko loose. Dia cepat jatuh. Lepas tu lah yang Piko doa je lah. Tapi yang penting break the pattern. Yang penting kita dah buktikan kita boleh kerja walaupun seminggu setengah dengan anak kan. Sebab dia setiap hari malam. Dia macam tu. Dia memang company yang sale ni dia memang macam tu. Dia memang 24 jam. Lepas tu tapi waktu tu Piko tak ada kereta. Lepas tu waktu tu sebab yang Piko nak tumpang tu pun dah condemn Piko kan. Piko berhenti lah. Kalau Piko seorang Miss Piko boleh lagi kan. Macam ni kan. Macam ni kan Piko macam kalau sendu seorang, makan cendol seorang, nangis seorang, tak efek orang lain kan. Bila tak efek orang lain tu Piko boleh lah bertahan. Kalau melibatkan orang lain tu itulah Piko berhenti kan. Sebab kita nak menumpang dia tapi dia tak boleh nak deal dengan kita macam mana kan. Lepas tu lah. Tapi alhamdulillah lepas tu Allah bagi Piko kereta. Alhamdulillah, syukur sangat. Tapi dalam keadaan yang orang lain kena berkorban. Dalam keadaan suami Piko kena berkorban. Bos dia macam tiba-tiba bos dia paksa beli kereta. Waktu bos dia paksa beli kereta tu, Piko cakap lah, tak kisah pun kan. Sebab Piko memang fikir nak sewa je. Waktu tu nak dekat raya. Piko kata nak sewa je kan. Sebab jimat kan kalau sewa. Kalau kereta ni Piko tahu ada maintenance, minyak apa semua kan. Dengan apa tu lagi road tax setiap tahun apa semua. So Piko kata macam Piko tak ada bagi jawapan apa-apa lah dengan husband Piko waktu dia cakap pasal bos dia paksa beli kereta tu. Piko macam ikutlah. Piko kalau Piko nak sewa je kan. Tapi itulah dengan cara macam tu lah Allah tu bagi dengan cara macam tu. Ada orang lain yang terpaksa berkorban. Minta maaf lah siapa yang berkorban untuk Piko. Suami Piko lah kan. Lepas tu lepas tu itulah bos dia paksa beli kereta. Tapi sebenarnya lepas tu dia kena bayar bulan-bulan. Macam tu lah. Kiranya macam bos dia belikan cash. Itulah orang nak kata kalau kita nak berimpian, dia tak semestinya kena ikut syarat sangat. Macam contohnya kan ada orang kata kalau nak kereta kena ada payslip, kena ada duit cash yang banyak, kena ada kerja kan. Piko tak ada kerja tu lah. Piko sangat berbangga lah juga dengan percayaan Piko. Tapi semua tu dengan izin Allah lah. Alhamdulillah. Yang penting break the pattern. Itu dia tips dia nak berjaya kan. Yang penting break the pattern. Break the pattern. Macam contoh Piko buat ni kan. Live ni. Ada orang tak suka warna hitam. Tak kisah. Piko break the pattern. Tak ada orang buat lagi. Break warna hitam.
So dia akan jadi break the pattern. Kita kena buat sesuatu yang orang tak buat lagi. Buat sesuatu yang orang tak buat lagi. Macam kerja bawa anak, tak ada orang buat lagi kan. Piko buat dah, Alhamdulillah. Tapi seminggu setengah je. Pasal apa lagi? Banyak benda Piko buat. Piko meniaga. Tapi sebenarnya ada je orang buat. Tapi rare kan. Macam jarang orang buat. So kita break lah the pattern. Bila kita break tu kan, InsyaAllah dengan izin Allah, Allah akan bagi. Dunia ni kan Allah punya. Dunia kan ada yang punya, Tuhan punya. Macam gitulah. Piko rasa sangat seronok sebab Piko dah melepasi satu fasa tau. So Piko rasa Piko macam dah lepas satu fasa. Jadi Piko rasa sangat gembira hari ni. Piko dah lepas satu fasa yang mana bila ada orang macam nak kata-kata pasal Piko lagi, Piko dah macam dah boleh Piko dah boleh macam macam tu. Aku takkan terkesan lagi. Macam tu lah. So ada fasa lagi. Tapi tak boleh juga kan. Nanti ada lagi akan datang juga lagi. Tapi ni untuk kita meraihkan kejayaan kita. Siapa lagi yang nak raikan kalau bukan diri sendiri? Terima kasih tekan love. Siapa lagi yang nak raikan diri kita kan kalau bukan diri kita sendiri? Memang dunia ni sebenarnya kita kena syok sendiri juga sebenarnya. Sebab dunia ni manusia sangat sibuk. Semua orang sibuk dengan diri dia sendiri sebenarnya kan. Jadi macam kita nak gembira kan, kita kena gembirakan diri kita. Kalau kita nak diraikan, kita kena raikan diri kita. Sebab memang kalau kita tunggu memang takkan dapat. Seriously. Macam Piko kan. Piko pun macam tu lah. Macam Piko nak, sekarang Piko rasa nak bebas sendiri kan, nak berniaga sendiri. Kita kenalah usaha sendiri macam tu. Piko nak rasa gembira, Piko kenalah usaha sendiri macam tu. Kita tak boleh mengharap orang. Hidup ni tak boleh mengharap orang. Sebab sebenarnya manusia semua orang disibukkan dengan dunia dia sendiri. Sebenarnya. Tapi itulah, kita saling tolong-menolong, saling ingat-mengingat, saling support. So adalah ukhuwah tu. So sebab itulah Islam tu best. Sebab dia semua manusia adalah besar. Sebenarnya semua manusia lah. Islam ke tak Islam, sebenarnya dia memang ada sifat tu sebenarnya. Sifat nak tolong tu. Sifat nak tolong, sifat nak berbaik, sifat nak beramal mesra. Semua orang ada sifat tu. Bila semua orang gunakan sifat tu kan, dia macam best lah. Rasa best. So alhamdulillah. So Piko dah lepas fasa tu tau. Piko rasa macam sebelum ni kan Piko macam kalau macam ada, bila macam kadang-kadang Piko macam nak avoid lah kan. Malas lah dengar kan. Nanti yang dia cakap nanti macam macam takut tak boleh handle kan. Lepas tu tapi Piko cuba boleh handle lah. Sebab Piko dah tahu kan, Piko dah ada ilmu kan. Alhamdulillah ada ilmu sikit dah, baru sikit. 1, 2, 3, 4. Wah. Miska cari semua. Miska change. You turn double, jadi Miska change. Ya. You double nombor, jadi Miska change. Ya. Miska tukar jadi huruf. Lepas tu numbers. Kalau numbers Miska bukannya jumpa. Kalau numbers Miska ambil. Dan Miska ambil je, bukan jumpa. Ini Miska change. Okay lah, ada banyak pembebel ni. Orang kata banyak bercakap pun tak elok juga kan. MCing. Yang penting Piko tahu MCing. Yang lain Piko tak tahu. Dah dengar. Sudah. Tak ada, tak apa paksa. Begitulah. Ada nombor kereta api, Mama. Nombor kereta api. Jom. Tapi terima kasih banyak. Sebenarnya Piko sangat menghargai siapa yang menonton Piko. Piko cakap yang macam yang catwalk tu sebab kadang-kadang ada je orang yang macam catwalk dengan kita kan. So kita kan macam kita nak balas tu kena catwalk juga. Tapi kan sebenarnya kalau jumpa depan-depan Piko ni,
tengok orang jugalah. Kalau orang tu kewat, Piko kewat balik. Kan? Kalau orang tu okey, Piko okey. Sebenarnya Piko tengok orang tapi sebab Piko tak nampak. So Piko tembak rambang je lah. Sorry lah. Minta maaf. Terima kasih banyak. Tapi Piko sangat menghargai siapa yang menonton Piko. Sangat berterima kasih. Piko sangat bersyukur ada orang tengok Piko. Terima kasih banyak kan. Yang Piko yang kewat-kewat tu minta maaf bukan untuk korang. Bukan. Untuk orang yang kewat kat Piko sebenarnya. Macam tu. Tapi sebenarnya kita tak boleh kewat kan. Sebenarnya kita tak boleh lah. Tak boleh langsung. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW, dia tak pernah kewat kan. Astaghfirullahaladzim. Itulah Piko kena ubah kan. Ubah. Kena sentiasa bertindak yang baik-baik. Walaupun orang buat yang tak baik kat kita, kita kena bertindak yang baik kan. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf banyak. Macam tu. Tak boleh kan? Tak boleh. Kena ubah. Piko ubah. Minta maaf. Tapi kan, tapi memang sedih lah. Sebab Nabi Muhammad kan, dia tak pernah kewat ke orang. Kan? Minta maaf terkewat. Minta maaf. Kan? Sepatutnya kalau orang buat tak baik pun, kita kena balas yang baik juga. Minta maaf. Terima kasih banyak menonton Piko. Minta maaf terkewat. Minta maaf mulut celupau. Minta maaf. Maafkanlah Piko. Pegang dada. Cakap, saya maafkan Piko. Cepat cakap. Cepat cakap. Saya maafkan Piko. Terima kasih. Sarang he. Terima kasih, maafkan Piko. Terima kasih, maafkan Piko. Terima kasih tonton Piko. Terima kasih setia dengan Piko. Terima kasih luangkan masa untuk Piko. Bukan senang tau orang nak luangkan masa untuk kita kan. Terima kasih banyak. Piko sangat hargai. Cuma kalau kalau komen kan dengan Piko dah nampak siapa yang tengok Piko. Sebab kalau tak ada orang komen kan, Piko tak nampak siapa yang tengok Piko sebenarnya. So Piko akan ingat macam tak ada orang lah sebenarnya yang tengok Piko macam tu. Alah. Sorry. Tertekan. Kat situ ada orang komen. Kat sini tak ada orang komen. Piko nak screenshot sebenarnya. Tak jadi. Boleh pun. Dah nak pukul 12 kan? Ke dah pukul 12? Ya Allah, dah 12.17 dah. Dah maaf banyak tau. Dah maafkan tadi kan? Terima kasih. Terima kasih. Doakan Piko Doakan Piko istiqomah. Doakan Piko sentiasa ceria. Doakan Piko tak kewat. Doakan Piko dapat banyak sale. Piko mendoakan korang juga. Piko doakan semua orang dimudahkan urusan, dilimpahkan rezeki yang banyak berpanjangan, diberi kebahagiaan hati, ditenangkan fikiran, dilapangkan jiwa. Piko doakan untuk semua juga. Okay, itu sahaja daripada Piko. Itu sahaja daripada Piko. Kalau siapa yang nak lipstick yang boleh jadi pelembab, siapa yang nak lipstick yang jadi pelembab yang eksklusif ni, boleh dapatkan dengan Piko. Boleh message Piko. Dekat page Piko ada nombor telefon, boleh klik button tu. Okay. Okay lah, Piko kena masak sekejap lagi nak pergi. Okay, Assalamualaikum. Dadah. Annyeonghaseyo. Jumpa di lain perkongsian. Dadah. Assalamualaikum.